Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Bahardin, memegang kad matrik yang bernombor D2018108435. Untuk hari ini saya akan membentangkan proposal kajian saya yang bertajuk penggunaan alat bantu mengajar bagi subjek reka bentuk dan teknologi dalam e-pembelajaran. Untuk pengenalan, alat bantu mengajar ABM atau dikenali sebahagian media pengajaran yang didefinisikan sebagai audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. Berdasarkan definisi tersebut, ia jelas menekankan alat bantu mengajar ini sebagai satu elemen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana yang kita tahu, jika guru mengajar menggunakan alat bantu mengajar, pelajar akan lebih faham untuk memahami satu topik tersebut. Selain itu, mata pelajaran RBT ini merupakan salah satu mata pelajaran yang baru diperkenalkan di bawah kurikulum standard sekolah menengah KSSM, di mana ia telah menggantikan mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu KHB. Mata pelajaran ini ditawarkan kepada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sahaja. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sahaja. Dan akhir sekali, menurut KPT mengatakan bahawa dengan menggunakan teknologi dan komunikasi ini dapat memudah cara pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, pernyataan masalah. Okey, dalam pernyataan masalah ni saya bahagikan kepada 3, iaitu masalah, kesan dan tindakan. Okey, bagi masalah yang pertama adalah guru RBT mempunyai ilmu yang sederhana dalam subjek RBT. Hal ini kerana subjek RBT merupakan subjek yang baru dikenalkan. Jadi, guru-guru yang sebelum ini mengajar KH agak sukar untuk mengajar kerana topik-topik dan isi kandungan subjek RBT ni berlainan dengan subjek KH. Selain itu juga, peralatan yang diperlukan bagi subjek RBT, peralatan di bengkel tidak mencukupi. Jadi, guru-guru sukar untuk membuat latihan amali bersama pelajar-pelajar. Okay, masalah yang seterusnya adalah guru-guru RBT ini menerima banyak tugasan dan tahap penggunaan ABM dalam kalangan guru-guru teknikal masih berada pada tahap yang sederhana, serta para pelajar dan guru mengalami masalah rangkaian internet seperti mana yang kita tahu. Okey, bagi pelajar dan guru yang duduk di kawasan pedalaman mengalami masalah internet, rangkaian internet. Jadi sukar untuk mereka melakukan pembelajaran dalam e-pembelajaran ini. Untuk kesan-kesannya adalah menyukarkan guru RBT menyediakan dan menghasilkan projek dalam masa yang ditetapkan, kerana kan banyak tugasan yang diterima oleh guru. Jadinya guru sukar untuk menyediakan dan menghasilkan projek dalam masa yang ditetapkan, dalam projek baru ke. Selain itu juga, guru merasa tertekan. Apabila banyak tugasan, guru akan merasa tertekan, dan akhir sekali menyukarkan guru dan pelajar untuk melakukan e-pembelajaran. Okay, dan akhir sekali adalah bahagian tindakan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperkesanan guru RBT ini dalam menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Selain itu juga, melalui kajian ini juga, keberkesanan pelajar apabila guru menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran dapat dikenal pasti. Seterusnya adalah objektif. Objektif dalam kajian ini adalah
untuk mengenal pasti keberkesanan guru RBT dalam menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Dan yang kedua adalah mengenal pasti keberkesanan pelajar apabila guru menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Dan untuk bahagian persoalan adalah apakah keberkesanan guru reka bentuk dan teknologi dalam menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Dan yang kedua, apakah keberkesanan pelajar apabila guru menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran? Baiklah, ini adalah kerangka konseptual dan sorotan literatur yang saya gunakan dalam kerja ini. Okey, saya menggunakan model Azure dalam kajian saya, dan penilaian untuk penilaian sampel 60 orang pelajar RBT tingkatan 3 dan 8 orang guru RBT di sekolah menengah sekitar kawasan Perak Tengah. Okey, instrumen yang saya gunakan dalam kerja ini adalah soal selidik dan temu bual. Okey, untuk yang seterusnya adalah kajian literatur. Okey, kajian literatur ni adalah merupakan kajian lepas yang saya gunakan. Okey, saya menggunakan dalam 7 daripada kajian lepas. Okey, yang pertama daripada Hasifah Abdul Aziz 2011. Hasil kajiannya adalah pelibatan pelajar dalam forum dilihat aktif bermula dari minggu kelima pembelajaran dalam e-learning, dalam e-pembelajaran. Okay, kajian lepas yang kedua adalah dari Fakhrul Razi Ahmad 2010. Hasil kajiannya adalah pembelajaran berasaskan web semakin popular dalam kalangan guru dan pelajar. Dan yang ketiga, Nurati dan Aini 2007. Okey, hasil kajiannya adalah mungkin terlalu jauh untuk mencapai saranan dunia tanpa kertas, tetapi sebagai salah satu kaedah penyampaian maklumat untuk memastikan e-masyarakat di kampus, e-forum boleh menjadi gandingan yang sesuai dalam e-pembelajaran dan pengajaran. Hal ini kerana ada kalanya pernyataan pelajar secermanya lebih berkesan berbanding perbincangan kelas secara kehadiran fizikal. Okey, dan yang keempat adalah dari Ting Kung Hyung 2007. Okey, hasil kajiannya adalah tahap kecekapan diri siswazah kursus pendidikan teknik dan vokasional adalah tinggi. Dalam kajian ini terdapat 4 halangan utama yang dikaji, iaitu halangan personaliti, halangan institusi, halangan teknologikal dan halangan situasi. Okey, untuk yang seterusnya adalah Tan Piao Hua 2006. Alatan e-learning yang digemari pelajar dan tahap pengetahuan pelajar tentang e-learning adalah tinggi. Dan dari Muhammad Najib 2016, betapa hasil kajian yang dapati adalah betapa pentingnya laman web Majrurah ini kepada pelajar sebagai alat bantu mengajar tata bahasa Arab untuk mereka. Dan akhir sekali dari Abdul Rahim Hamdan Hayazi Muhammad Yasin, hasil kajiannya adalah guru-guru teknikal menggunakan alat bantu mengajar pada tahap yang sederhana. Selain itu, dapatan kajian juga mendapati faktor sikap dan minat, pengurusan dan pentadbiran, beban tugas, kewangan serta kemahiran dan pengetahuan kurang mempengaruhi penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk bahagian metodologi, okey, ada 3: instrumen, sampel dan lokasi. Untuk instrumen, saya menggunakan borang soal selidik dan temu bual. Untuk sampel kajian adalah 60 orang pelajar tingkatan 3 yang mengambil subjek RBT dan 8 orang guru RBT. Lokasi kajian yang saya buat adalah di sekolah menengah harian di sekitar kawasan Perak Tengah.
Bagi bahagian ini pula adalah saya menerangkan tentang objektif dan analisis. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti keberkesanan guru reka bentuk dan teknologi dalam menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Analisis kajian ini saya lakukan adalah melalui skomin dan peratusan dan frekuensi. Okey, untuk objektif yang kedua, mengenal pasti keberkesanan pelajar apabila guru menggunakan alat bantu mengajar dalam e-pembelajaran. Okey, analisis kajian juga saya gunakan skomin dan peratusan dan frekuensi. Kepentingan kajian yang kedua adalah bagi pihak KPM dapat menggunakan data yang ada untuk membantu para guru dan pelajar bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian iaitu e-pembelajaran yang seiringan dengan kemajuan teknologi pendidikan di Malaysia yang berlandaskan revolusi industri 4.0. Okey, kepentingan kajian yang ketiga adalah pihak pentadbir sekolah dapat membantu guru-guru dan dari segi menyediakan peralatan yang mencukupi kepada guru-guru reka bentuk dan teknologi ini. Kepentingan kajian yang keempat adalah membantu kesedaran guru-guru terhadap kepentingan alat bantu mengajar dalam membantu guru-guru reka bentuk dan teknologi sama ada menggunakan medium pembelajaran dalam kelas maupun dalam medium e-pembelajaran. Dan kepentingan kajian yang terakhir adalah bagi para pelajar pula, kajian ini dapat membantu pelajar di sekolah tentang pentingnya alat bantu mengajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini supaya mudah difahami dan suasana dalam sesi pembelajaran lebih kondusif walaupun menggunakan medium e-pembelajaran. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.